Yes, selamat siang tuan-tuan dan puan. Selamat menonton Wako Channel. Ya, tuan-tuan dan puan, apa khabar? Khabar baik. Ya, sebelum saya teruskan artikel yang menarik daripada Dato' Sri Najib Razak, sila subscribe ke Wako Channel dan sila buka loceng di sebelah supaya anda akan menerima notifikasi daripada YouTube apabila saya postkan video baru saya pada masa akan datang. Dan tuan-tuan dan puan, jom kita tengok apa yang nak dikatakan oleh Dato' Sri Najib Razak. Jom kita tengok. Cuma saya minta bahawa liputan media tentang kes saya adalah adil dan tidak ada campur tangan politik, termasuk tidak berlakunya benda-benda pelik seperti hakim kes saya ditukar selepas perbicaraan bermula dan diganti dengan hakim baru yang tiada pengalaman kes jenayah, kata Najib. Ya, dengan proses perbicaraan di mahkamah ini, banyak kebenaran telah terbukti, termasuk pertama, dana yang disebut 2.6 bilion ringgit itu telah dikembalikan kepada penghantar 4 bulan selepas diterima, bukan digunakan Najib untuk beli cincin atau berjoli. Kedua, Najib tak pernah arahkan sesiapa untuk pindah dana dari 1MDB atau SRC kepada akaun saya. Ketiga, dana sekurang-kurangnya 642 juta ringgit dipindah dari akaun bank Kementerian Kewangan Arab Saudi ke akaun atas saya dan keseluruhan dana itu juga digunakan untuk kerja CSR secara terus atau melalui program-program parti politik, termasuk membantu masjid seluruh negara dan bantuan banjir besar negara untuk 4 tahun berturut, bukan untuk kegunaan peribadi Najib, walaupun diberi hak penuh oleh penyumbang untuk menggunakannya sesuka hati. Keempat, hanya sekali sahaja yang Najib gunakan kad kredit untuk perbelanjaan peribadi, tetapi itu pun sebab terdesak untuk pulang ke Malaysia dari Hawaii. Sebaik saja sesi golf dengan Presiden Obama berakhir untuk mengambil alih tanggungjawab semula dari timbalan yang kurang berprestasi dan uruskan banjir besar di negeri-negeri timur. Bayangkan, hanya sekali sahaja wujudnya perbelanjaan peribadi selepas tempoh 6 tahun, walaupun dana 642 juta ringgit dari Arab Saudi itu sebenarnya diberi kepada saya dan boleh saya gunakan sebagaimana saya mahu. Kelima, perbelanjaan membeli barang kemas di Itali yang dulunya dituduhkan bertahun-tahun kononnya kita berbelanja mewah untuk peribadi, sebenarnya ialah hadiah kepada keluarga dan rombongan pemerintah diraja sebuah negara Timur Tengah yang mempunyai hubungan baik serta pelaburan di Malaysia. Keenam, dana sebanyak 4 bilion ringgit KWAP yang dipinjam kepada SRC tidak hilang atau dicuri Najib, tetapi telah dibeku kerajaan Switzerland selepas orang kuat Mahathir pergi ke sana untuk membuat laporan dan Najib sudah ambil langkah untuk kembalikannya sebelum PRU 14. Ketujuh, Najib dijatuhkan hukuman bukan sebab Najib curi 42 juta ringgit, tetapi ianya bukan hak Najib untuk sedekahkan 42 juta ringgit tersebut, biarpun bayaran dari SRC sebenarnya juga untuk tujuan CSR. Duit 42 juta ringgit bukan hak Najib untuk sedekah, kata hakim. 8. Dana 114 juta ringgit bersama barang-barang rumah yang dirampas Kerajaan Pakatan Harapan dahulu bukan berhasil dari 1MDB atau jenayah, tetapi adalah dana politik, Pilihan Raya Umum 14 serta hadiah-hadiah peribadi yang diterima sejak berpuluh tahun lalu. Kesembilan, Najib atau Rosmah tak pernah beli atau diberi cincin pink seperti difitnah bertahun-tahun lamanya. Timbalan Menteri sahkan isteri VVIP tidak beli berlian merah jambu. Wow. Kesembilan, kematian Autan Tuya, Kevin Morris, pengasas Ambeng dan Teo Beng Hock tiada kaitan dengan Najib, walaupun saya telah difitnah lebih 10 tahun. 10.
Najib tak pernah lari dari membayar cukai LHDN tiap-tiap tahun seperti didedarkan dalam kes lucut hak aset apabila pendakwa raya kemukakan statement-statement LHDN saya untuk tuduh pendapatan rasmi saya tidak padan dengan nilai-nilai aset yang disita. Namun, Najib tak akan bayar tuntutan cukai tambahan LHDN sebanyak 1.7 bilion ringgit itu sebab ianya adalah tidak sah dan tidak dibenarkan sesiapa untuk pertikaikan pengkiraan LHDN. Cuma disuruh bayar dulu, bincang kemudian, dan sekiranya tafsiran LHDN adalah salah dan tidak sah, LHDN akan refund kepada saya kemudian. Tak pernah dijawab sesiapa pun kenapa wang yang dipulangkan kepada penghantar 4 bulan kemudian perlu dicukai. Pindahan dana antara akaun atas nama saya kepada akaun lain atas nama saya perlu dicukai. Hasil dari sumber luar negara yang sebenarnya sudah bebas cukai sejak tahun 2004 perlu dicukai. Kenapa perbelanjaan untuk kerja CSR perlu dicukai dan kenapa dana yang dituduh hasil rompakan juga perlu dicukai. Cuma fikir secara logik. Sekiranya Najib ada baki akaun atau aset bernilai berbilion-bilion ringgit untuk bayar 1.7 bilion ringgit, dah lama Kerajaan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional keluarkan propaganda ini dengan senarai aset Najib. Tidak. Wang dalam akaun tersebut sudah pun dipulangkan dan bakinya sudah dibelanja untuk kerja CSR, bukan untuk peribadi. Sambung Najib. Patutkah saya tuntut masjid-masjid seluruh negara, ribuan mangsa, banjir serta sesiapa yang saya pernah bantu untuk pulangkan duit kepada saya untuk bayar tuntutan mengarut LHDN? Jika perbicaraan mahkamah tidak berjalan dan kes tergugur seperti kes Kuan Yin dan lain-lain pemimpin Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional, kesemua kebenaran-kebenaran di atas tidak akan muncul. Sebab itu, jangan fitnah saya lagi. Jika saya mahu kes digugurkan, cara terbaik ialah untuk bisu dan membodek kerajaan, bukan lawan atau kritik kerajaan. Tak percaya? Boleh tanya Topak atau Zahir Muhammad Arif atau Mas Emiyati kenapa mereka tidak pernah didakwa menerima dana. Boleh juga tanya Menteri Kanan kenapa seluruh dunia kenal wajah siapa dalam video itu, tapi hanya kerajaan sahaja yang tak dapat cam muka. Ya, tuan-tuan dan puan, sekian sajalah video kali ini dan kita akan jumpa pada video akan datang. Untuk ni, jangan lupa subscribe ke Hua Upcore Channel. Subscribe sekarang. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.